الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا والصلاة والسلام على إمامنا وشفيعنا ومولانا وذخرنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم ارزقنا فهم النبيين، اللهم ارزقنا فهم النبيين، اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين في عافية يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. أما بعد. Bahagia Tuan Timbalan Nazir, Jawatan Kuasa Masjid Taman Putra Perdana yang hadir pada malam ini, saya punya kekanda Ustaz Yusof selaku imam pada malam ini, pegawai masjid Tuan Bilal, Tuan Siak, datuk-datuk, tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi Allah sekalian, anak karya Taman Putra Perdana yang sesungguhnya istiqamah dan konsisten datang menunaikan solat secara berjemaah di Masjid Taman Putra Perdana. Kalau Nazir tak sebut, pihak masjid tak sebut, saya wakillah pihak masjid dan juga wakil kepada mana-mana pun saya nak sebutkan satu perkataan terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan yang datang ke Masjid Taman Putra Perdana mengimarahkan Masjid Taman Putra Perdana, dan juga mana-mana masjid yang ada di atas muka bumi Allah Ta'ala ini. Kita mendoakan mudah-mudahan tuan-tuan semua ni, paling penting adalah istiqamah, konsisten kita berada dalam keadaan kita sekarang terkepung dalam suasana seronok beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Selepas pandemik COVID-19 ada orang yang terlalai dan tak datang ke masjid, dan tapi kita masih lagi konsisten istiqamah. Kita doakan kepada Allah, mudah-mudahan inilah yang kita lakukan sampai Allah panggil kita bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Saya dah sebut pada tuan-tuan pada sesi yang lepas bagaimana rungutan-rungutan yang ada kepada pihak masjid. Saya rasa termasuk Taman Putra Perdana, kekurangan jemaah selepas Allah uji pandemik COVID-19. Dulu ada 200-300 orang, dah makin kurang. Kita pun tak tahu ke mana pergi orang yang kurang ini. Adakah meninggal dunia ataupun menjauhkan diri kerana sibuk dengan urusan dunia. Dan satu ujian yang Allah kenakan kepada mereka, makin kaya makin jauh dengan Allah, makin berpangkat makin jauh dengan Allah, makin ada duit dan kekayaan serta pangkat makin jauh dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu orang panggil dalam agama, kita panggil istidraj. Nampak macam hebat, tapi hakikatnya dia semakin jauh daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita tidak tergolong di kalangan orang yang seperti itu. Dan macam mana sekalipun kita di dunia ini, di hadapan saya ni ramai, saya rasa ramai orang yang kaya-kaya, tapi masih kekal konsisten datang ke masjid. Di hadapan saya ni ramai orang berpangkat, bekas-bekas CEO, bekas-bekas pegawai kerajaan, jusah-jusah semua ada ni, ketua pengarah semua ada, bekas-bekas semua ni, datuk-datuk semua ada ni, businessman semua ada, tapi masih lagi istiqamah, konsisten datang ke masjid. Dan sama-sama kita mendoakan pada malam ini sampai seterusnya kita beginilah saudara sekalian, sampailah kita diambil nyawa kita oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala beribadat dan juga mendapatkan ilmu, belajar ilmu. Kekalkan tradisi kita, belajar ilmu agama adalah secara talaqi dan musyafahah, bertemu seperti ini. Walaupun ada pandangan anak-anak muda kita, bila sebut konsep belajar, dia kata saya dah belajar dah Ustaz, semalam saya dah belajar, 3 jam setengah saya belajar. Orang kat masjid setengah jam je, paling lama sejam je. Kita orang 3 jam Ustaz. Macam mana kamu belajar? Tengok YouTube. Dia tengok YouTube 3 jam, tengok YouTube, tak berkelip.
Ustaz Azaidrus ke, Ustaz Rianto ke, siapa ke dalam yang ada dalam YouTube ke, dia tengok 3 jam. Kat masjid setengah jam je, kami tengok 3 jam. Banyak kami dapat ilmu. Tapi kita kekalkan tradisi kita macam ni lah tuan-tuan. Seperti mana yang Nabi ajar, yang ulama-ulama ajar. Ilmu agama kita cuba konsep talaki dan musyafah. Selagi mana masjid ada, datanglah ke masjid. Minggu lepas ada isu tentang speaker. Speaker ni keluar tak? Dengar kat luar? Dengar? Dia bincangkan satu dalam mesyuarat nazir-nazir di Alah Kelang. Ada isu nazir pertikaikan, ada masjid yang buka speaker luar, ada masjid yang tak buka speaker luar. Peraturannya macam mana? Jadi kita jawab dalam mesyuarat, peraturannya kalau ikut surat yang kita keluarkan 2-3 tahun lepas, yang merupakan surat itu rentetan daripada titah Duli Yang Mulia Tuanku Sultan Selangor, yang tidak membenarkan speaker luar dipasang untuk kuliah, kecuali ayat suci Al-Quran dan juga azan sahaja. Yang lain tu kena speaker dalam. Jadi timbul perbahasan di kalangan nazir-nazir ni. Ada yang setuju, yang tak setuju, tuan-tuan. Yang menariknya adalah cadangan seorang nazir yang menyatakan bahawa nazir Masjid Kelang, yang menyatakan bahawa kita patut buka satu kampung ni. Buka satu kampung, biar satu kampung dengar. Speaker-speaker tu pergi ke rumah ni, pergi masak esok, pergi rumah ni, pergi dengar. Ni geng sini, contohlah geng taman sebelah ni, satu speaker per rumah pergi ke taman tu. Kan? Geng depan pula tu, pergi Jalan 5 pula, sampai daripada sini speaker, suara saya sampai ke Jalan 5 tu, sampai. Satu speaker tarik ke Jalan 5. Tarik ke sana, sampai suara Sakinah, tarik, saya tarik. Kan? Dah sekali apa jadi? Saya seorang duduk sini. Kan? Saya seorang sini. Lain semua dekat rumah. Nasi dah pulang Ustaz Zaifah seorang-seorang kat rumah dengan Tok Bilal, dengar kat masjid. Ustaz Zaifah dengan Tok Bilal. Yang lain amin kat rumah. Jadi ramai yang nazir bantah kan, menggunakan konsep itu. Sebab nazir kata anak karya yang paksa kata orang buka sebab dia orang nak dengar. Ada buat kajian ke? Kuliah maghrib ke, kuliah subuh ke, ada orang dengar? Duduk tepi beranda rumah-rumah doa ke menung. Pak Man buat apa tu? Dengar kuliah masjid. Ada orang buat kajian tak? Pak Man ke siapa dia duduk di beranda dengar kuliah-kuliah. Kalau kita buka speaker luar, tak, dia tak dengar pun. Kan? Kita andaikan macam ada orang nak dengar, hakikatnya mereka kat rumah tak dengar pun, sibuk nak dengar, tengok berita, tengok kartun Shinchan, whatever sebagainya lah. Kan? Dekat rumah tak sempat nak tengok dah apa yang dibahaskan di masjid. Kita risau takut budaya tu orang tak pergi masjid surau dah, orang dengar kat rumah aja. Jadi nak dengar kuliah, nak dapatkan ilmu, datang masjid. Di samping kita beribadat sembahyang, kita dapat juga dapat ilmu yang disampaikan oleh mana-mana masjid. Saya dah jelaskan kepada tuan-tuan ayat Quran yang kita bacakan dulu, surah At-Taubah. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir wa aqamas solah wa ataz zakah wa lam yakhsha illallah fa asa ulaika an yakunu minal muhtadin. Ayat ini tuan sekalian, kalau ikut saya suka dengan pandangan pendapat yang diutarakan oleh Ibn Qayyim rahimahullah dalam menafsirkan ayat ini dan memberikan pandangan tentang ayat ini. Ibn Qayyim menyatakan bahawa innama ya'muru masajidallah. Innama ini dipanggil adatul hasri dalam ilmu grammar tata bahasa Arab, dalam ilmu nahwu dipanggil adatul hasri, disempitkan, dikhususkan. Innama, sesungguhnya siapa yang memakmurkan ni? Bukan adakah semua orang yang memakmurkan? Kata Ibn Qayyim, ada dua golongan. Yang pertama, innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir. Ada dua golongan. Yang pertama, satu golongan datang semayang, bagi salam balik. Ada tak? Ada. Kan? Ada. Bagi salam, assalamualaikum, assalamualaikum, balik. Berpusu-pusu balik. Kan? Macam-macam kerja lah, nak beli gula, nak beli garam, bini pesan tu, macam-macam lah, nak hantar anak, semua ada. Kan? Urusan dunia semua ada. Ada satu golongan lagi, kata Ibn Qayyim, dia menguruskan masjid, mentadbir masjid. Kalau semua orang datang semayang balik, siapa yang nak urus ni? Ni masjid Putra Belanda besar-besar ni, siapa nak uruskan? Siapa nak jaga kipas? Siapa nak jaga lampu? Siapa nak jaga kapek? Siapa nak cuci kolah sebagainya? Siapa nak cuci? Siapa nak buat? Dia ada golongan yang kedua.
yang panggil pentadbiran, yang menguruskan pentadbiran. Orang bagi duit setiap Jumaat 5-6 ribu seminggu tu. Siapa nak urus? Siapa nak manage duit yang orang bagi tu? Nak letak kat mana? Nak letak bawah kapek? Macam kita letak dalam bawah bantal? Ada sistemnya. Itu dia panggil golongan yang kedua, golongan pentadbir yang menguruskan rumah Allah dari sudut kewangan, kebersihan, keceriaan dan sebagainya. Dia ada golongan yang kedua. Kata Ibn Qayyim, dua-dua kena ada dalam satu qaryah. Dua-dua kena ada. Tak boleh orang datang semayang je, habis rosak, jam habis Putra Perdana ni, kan? Datang bulan yang kedua, berdebu habis. Tujuk yang keluar debu dia yang, kan? Tujuk sebab tak ada orang nak wekul kapek. Ajak Siman, man, wekul kapek. Aku datang semayang je, kan? Simak aku semayang je. Semua datang semayang balik. Kan? Dia kena ada yang datang semayang, memakmurkan rumah Allah. Ada satu lagi yang mentadbir, menguruskan masjid, jadi bendahari, jadi SU dan sebagainya lah. 23 jawatan kuasa tu, dia ada peranan masing-masing. Kata Ibn Qayyim, dua-dua ini termasuk dalam golongan innama ya'muru masajid Allah, iaitu orang yang memakmurkan rumah Allah, kan? So kata guru saya, mana yang lebih baik antara golongan yang pertama dengan golongan yang kedua? Yang datang balik dengan golongan yang kedua, dia menguruskan masjid. Soalan saya, soalan kita orang, kita belajar dalam dengan syekh, dengan guru kat Mesir. Soalan kita yang tu, mana lebih baik? Bila dua, mana lebih baik? Dia mesti antara A dengan B, satu dengan dua. Sebab soalan kita, mana lebih baik? Tak apa, guru saya jawab, dua-dua baik. Dia jawab macam tu. Dan kata guru saya, kena ada keduanya. Itu lebih baik dan lebih afdal. Siapa yang ada keduanya, itu lebih baik, lebih afdal. Maknanya apa, tuan-tuan? Maknanya yang kalau kita baca macam tu, yang nombor dua lebih afdal. Dia bukan saja datang semayang, tapi dia juga manage, dia juga menguruskan rumah Allah. Dia dapat fadilat semayang, ibadat, dalam masa sama dia dapat fadilat menguruskan rumah Allah. Tok siap cuci tahi cicak ni, dia datang semayang, dia juga dapat pahala semayang 27 kali ganda. Dia juga dapat ganjaran kerana mengimarahkan masjid, iaitu menyucikan rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Dia lebih afdal kerana dia menguruskan rumah Allah, kan? Itu kita ambil aspek Tok Syiah. Kalau Tok Syiah tak buat kerja, macam mana kebersihan, keceriaan di masjid-masjid yang ada di atas muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi beruntunglah siapa yang datang sembahyang dalam masa yang sama. Dia juga jadi jawatan kuasa masjid, kan? Tuan-tuan tak boleh ambil sikap, malas aku tak nak, aku nak rehat, malas cara rumah Allah. Sampai bila nak rehat, kan? Tuan-tuan, dunia ni bukan tempat rehat. Siapa cakap dunia tempat rehat? Masa bila kita rehat? Pukul 12 malam kita rehat, tidur. Tu tidur lah. Badan tak rehat, bergerak badan kita ni, jantungnya apa ke benda semua, kan? Kita tak pernah rehat. Bila kita rehat? Kita rehat dalam syurga nanti, rehat. Dunia kena buat ibadat, kumpul. Bertanam kata Rasulullah. Tanam je, hasilnya di akhirat. Bila kita rehat, nampak macam rehat. Tengah makan nampak macam rehat, baring nampak macam rehat, hakikatnya tak rehat. Masuk alam barzah, tak rehat lagi. Bertemu lagi dengan mungkar nakir, kena soal lagi. Dunia kena soal, masuk alam barzah kena soal lagi. Pergi pada mahsyar, rehat ke? Tak rehat juga. Nampak macam rehat, dipayungi oleh payung naungan Allah. Siapa yang pemimpin yang adil, lelaki yang mu'allak, lelaki dan perempuan yang jiwanya, hatinya senantiasa mu'allak bil masajid, hatinya terikat dengan masjid, mendapat payungan Allah. Pada mahsyar teduh, kan? Nampak macam rehat, tapi hakikatnya tak rehat. Akan disoal, kan? Kita rehat bila kita masuk syurga, rehat. Masuk syurga rehat, tapi siapa yang masuk neraka tak rehat, lil abad, forever, sampai bila-bila tak rehat. Dunia tak rehat, masuk alam barzah tak rehat, pergi pada mahsyar tak rehat, masuk neraka tak rehat, sampai bila-bila tak rehat. Itulah padahnya sengsaranya siapa yang mendapat, kan, neraka, tempatnya neraka oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau nak rehat, buat amal banyak-banyak, buat baik banyak, tuan-tuan sekalian, dapat masuk syurga. Dapat kita rehat dalam syurga, kan? Tak perlu kita grab, order grab tak payah, order grab, kan?
Nabi cakap apa? Terlintas di kepala, dalam akal terlintas nak makan sesuatu, datang dah, ada dah. Tak payah nak order, tak payah. Sekarang nampak canggih, order pun sampai 15 minit sampai. Tekan pun pandai 20 minit sampai. Itu kalau sampai, ada tak sampai-sampai. Kan? Tiba-tiba tengok loh, cancel, bila cancel? Tak sampai-sampai. Start kereta pergi beli juga. Syurga tak? Terlintas di hati, di fikiran, sampai. Saya ingin nak makan anggur, sampai anggur. Ini kehebatan, kenikmatan yang ada dalam syurga. Nabi dah sebut macam-macam dah, tapi terserah kat kita semua lah, nak tak nak kan. Jangan salahkan Allah. Allah dah tolong ayat Quran 30 juzuk, Allah dah beritahu dah. Kita dah bincang minggu lepas, bulan lepas kita dah bincang, wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihat anna lahum jannat. Bagilah kabar gembira kepada orang yang beriman dan beramal soleh. Yang beramal soleh, baginya anna lahum jannat, syurga. Kan? Tapi dengan syarat, kata ulama, amal soleh itu yang berbetulan dengan apa yang Nabi ajar. Nak tahu macam mana yang kita buat ni sama dengan Nabi ajar, maknanya kita buat dengan ilmu sama dengan mana. Kita sembahyang 5 waktu berjemaah tu sama. Nak tahu sama dengan Nabi buat, kita sembahyang 5 waktu tu dengan ilmu, kita belajar, maka sama dengan Nabi belajar, yang Nabi ajar. Yang Nabi sebut, sallu kama ra'aitumuni usolli, sembahyanglah kamu seperti mana aku sembahyang. Jangan ada beza, sama dengan Nabi sembahyang. Macam mana kita nak tahu, nak pastikan yang kita sembahyang selama ni sama dengan Nabi sembahyang? Nak tahu macam mana? Nak tahu, kita belajar. Bila kita belajar pasal solat, kita faham, kita amal, sama dengan Nabi yang Nabi buat. Masalah sekarang kita buat, kita sembahyang bukan melalui pelajaran, bukan kita belajar, tapi kita ikut nenek kita dulu, atuk kita dulu, mak kita dulu. Itu hati-hati. Ikut atuk, ikut nenek, tak belajar secara betul-betul sekalian. Jadi kita kena belajar, barulah kita sembahyang seperti mana yang Nabi sembahyang. Kan? Itu yang tak timbul macam-macam. Ada orang angkat macam ni, ada orang angkat macam ni, ada macam ni, ada malah terus, ada yang tak angkat langsung. Ni apa benda ni? Semua nak syurga. Angkat takbir beza-beza dah. Mazhab Syafi'i belaka. Kan? Kau ada mazhab Hanbali ke, mazhab Hanafi ke? Tak, semua mazhab Imam Syafi'i. Gining semua. Macam-macam gaya. Tak percaya tengok. Kan? Yang ambil kamera kat depannya, ambil sudut depan, yang ambil sudut belakang, sudut depan. Lepas tu tengok buat kajian. Tok Imam macam ni, Tok Bilal angkat macam ni takbirnya, Nazir macam ni, Timah Nazir macam ni, AJK macam ni. Lah kenapa beza-beza macam tu? Cuba tanya seorang-seorang, Tok Imam, kenapa Tok Imam angkat macam ni? Saya belajar macam ni. Ini saya belajar dalam kitab ni, saya belajar dalam dengan Tok Guru ni. Kata Imam. Kan? Tuan Nazir kenapa angkat macam ni? Bukan Tuan Nazir sini lah, Tuan Nazir tempat lain. Kan ni kepala Tuan Talji kan. Saya sebut Tuan Nazir, tak sebut nama dia kan. Tuan Nazir. Kenapa Tuan Nazir angkat macam ni? Ayah saya ajar macam ni. Ayah pula. Tok Bilal kenapa angkat takbir macam ni? Saya tengok dulu moyang saya dulu. Tengok moyang pula. Kan lain tu. Kan? Ya kena yang belajar lah. Bukan sebab tengok-tengok orang, yang kena belajar. Hak yang belajar tu yang betul. Itu yang sama dengan yang Nabi kata, sallu kama ra'aitumuni usolli. Maka rugilah siapa yang tak belajar, yang tengok-tengok orang je. Kan? Datang masjid Putera Perdana, tengok orang angkat Allahu Akbar. Selama ni kita angkat macam ni. Kan? Tiba-tiba nampak orang pakai soban, tebal sobannya, pakai jubah kan. Tu pakai ridak lagi. Kan? Tasbih 2 kiri kanan. Kan? Duduk depan pula, duduk pula sebelah Nazir, sebelah Timah Nazir. Timah Nazir lah, Rashid sebut Nazir je. Sebut apa benar. Kan? Jadi boleh angkat macam ni, Allahu Akbar, yang angkat macam takbir tu. Kita duduk belakang, hush, Tok Guru angkat macam ni. Macam ni kot gaya Tok Guru jaga sembahyang kot. Kan? Ni Tok Guru, mesti Tok Guru ni pakai serban hebat ni, tasbih 2. Kan? Kita pun dulu kita angkat takbir macam ni. Dah tengok orang yang pakai serban tebal tu, yang pakai jubah tu, jubah 2 lapis pakai tu, angkat macam ni, kita pun tu ubah. Asal macam ni, jadi macam ni. Kenapa macam ni? Semalam tengok Tok Guru tu angkat macam ni, untuk saya buat macam ni. Habis jam. Sebab tengok orang, bukan belajar pun. Kan? Bila cecek tengok punya, lah orang kanan yapin contoh kan. Baru tahu. Kan? Dia sesat, yang ikut pun sesat. Dua-dua sesat, habis.
Kan? Jadi tuan sekalian, jangan macam tu lah, kena belajar. Sebab tu saya kata, siapa yang tak datang masjid surau, tak dengar kuliah, bukan kuliah saya lah, kuliah siapa-siapa pun rugi. Sebab di sinilah tempat. Di Malaysia ni, di Malaysia, kita cakap konteks Malaysia, di Malaysia inilah tempatnya nak belajar agama. Masjid surau, rumah orang tak ada, rumah orang tak ramai. Tak ramai yang buat di rumah orang. Orang kaya-kaya, rumah besar-besar, buatlah rumah orang. Yang besar, rumah besar-besar tu, bila masuk kita pun terbegur, cantik je. Kan? Bolehlah buat. Kuliah di rumah-rumah, panggil ustaz-ustaz pergi ke rumah. Di rumah kita, bini bising. Dah bang, jangan bawa orang kawan-kawan. Penat saya nak berkemahnya. Kan? Bini bising. Sekali dia kuliah, dia kena berkemah. Dia seorang pula tu. Suami tu kanjak je. Kan? Kata bini, bang, cukuplah setakat ni je. Ajak orang datang rumah untuk dengar kuliah. Tak larat saya nak berkemah. Yelah, orang rumah kita kata tak payah kemah lah. Kan biar datang. Orang perempuan ni lain. Bila datang ke rumah, dia nak rasa macam sekali jangan orang buat kan. Bila muslimat datang, Jamilah, kemahnya rumah kau, cantiknya. Dia rasa seronok lah. Tapi bila datang muslimat, datang kuliah, ya Allah kan, tuan rumah punya rumah kan. Menung dia kat rumah kan. Suami kena pakunya kan. Bang, lepas ni jangan bawa bang. Kan? Ada 2 orang muslimat dia kutuk saya, bang kakao dia kutuk kan. Rumah bersepahnya kan. Tak. Tuan sekalian. Itu. So masjid surau lah, datanglah masjid surau. Siapa tak datang rugi tuan sekalian. Jadi kena ajak kawan-kawan kita datanglah. Sudah-sudahlah. Dengan dunia kita yang sementara ni, bukan kata jangan ambil dunia. Ada masa kosong, datanglah sebulan sekali, seminggu sekali, datang tengok, jenguk. Saya selalu guna ayat, datanglah jenguk rumah Allah. Sombongnya manusia atas muka bumi ni, rumah Allah pun tak nak jenguk. Ayah raya pergi jenguk rumah mak, rumah ayah, rumah saudara mara, rumah Allah tak nak jenguk. Kan? Jangan sombong macam tu sekali. Sampai rumah Allah pun tak nak kita jenguk, walaupun sekali-sekala. Ini sekadar menegur saya dan menegur tuan-tuan dan juga mereka yang ada di luar sana. Tapi yang lain bagus-bagus semua dah. Yang kat luar dah tak sampai-sampai. Macam mana? Kecuali ada Facebook ni. Facebook pun tengok-tengok ada 5-6 orang tengok. Kan? Kalau beribu orang tu lain lah. Nak kena berkongsi dengan, gabung dengan Nilofa ke, dengan Siti Nurhaliza kan, bawa ramai dia punya yang tengok kan. Baik, pada malam ini kita pergi kepada ayat yang kita nak bincangkan, yang baru, tentang ayat 26. Satu ayat yang Allah menempelak, kita guna istilah menempelak, golongan Yahudi dan juga musyrikin yang ada di kota Mekah Al-Mukarramah. Ketika itu mereka menghina Nabi dan mereka memperlekehkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan tuan-tuan, mereka pelekeh Nabi. Kalau orang pelekeh mak kita, yang kita marah dah. Apatah lagi pelekeh Rasulullah SAW. Puak-puak ni dia ada modal nak pelekeh, dia pelekeh Nabi. Kan? Itu cara orang musyrik nak menjatuhkan motivasi di kalangan orang Islam yang ada di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang mereka pelekehkan? Baik, ayat ini kata apa? Ayat 26 surah Al-Baqarah. Innallaha la yastahi an yadriba mathalan ma ba'udah. مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. Sesungguhnya Allah tidak segan membuat perbandingan apa sahaja, daripada nyamuk sehingga ke sesuatu yang lebih kecil daripadanya. Adapun orang yang beriman, mereka yakin bahawa perbandingan itu adalah benar daripada Tuhan mereka. Adapun orang kafir, mereka bertanya, apakah maksud Allah membuat perbandingan dengan ini? Jawabnya, dengan perbandingan itu Allah Ta'ala akan menjadikan ramai orang sesat dan akan menjadikan ramai orang mendapat hidayah. Dan Allah tidak akan menyesatkan sesiapa pun dengan sebab perbandingan itu, melainkan orang-orang yang fasik. Asbabun nuzul ayat ini. Bila kita cerita pasal ayat Quran, tuan-tuan, kena ada asbabun nuzul. Sebab turun ayat. Kenapa Allah turun ayat itu? Mesti ada sebab. Bukan saja Allah turun, mesti ada sebab kenapa turun ayat ni, turun ayat ni, turun ayat ni.
Dan setiap kali kita baca tafsir, sudah tentu kita akan bacakan asbabun nuzul, sebab turun ayat yang kita bacakan sebentar tadi. Berkata ulama termasuk Ibnu Abbas dan juga Ibnu Jarir At-Tabari menyebut bahawa tak kala Allah Ta'ala membuat perbandingan orang munafik bagaikan orang-orang yang menyalakan api. Setelah api menyala tiba-tiba padam, lalu mereka meraba-raba dalam gelap gelita. Atau bandingannya seperti orang yang sedang berjalan lalu mereka ditimpa hujan lebat, kilat guruh dan halilintar bersambungan. Keadaan itu sungguh menakutkan mereka. Kaum munafikin yang mendengar bandingan ini memandang rendah kepada Al-Quran kerana tidak sesuai bandingan seumpama itu dengan kedudukan Al-Quran sebagai kitab suci. Lalu ayat ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, kita dah belajar pada ayat yang lepas tentang bagaimana orang munafik digambarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentang keadaan orang munafik, Allah buat perbandingan orang munafik di atas muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibadah ataupun iman orang munafik ni Allah buat bandingan macam ni, tuan-tuan. Kalau kita buat unggun api kat pantai, buat unggun api, kita keliling api kan? Kita keliling api cerah, tiba-tiba Allah padamkan api tu. Bila Allah padamkan api tu, gelap, suasananya gelap. Gelap itulah Allah bandingkan hati iman orang munafik macam gelapnya keadaan selepas Allah padamkan api, unggun api tu kan. Nak ceritanya teruknya iman orang munafik ni, macam tu gelapnya. Tuan-tuan, kalau gelap macam tu, macam mana dia nak terima hidayat daripada Allah? Itu Allah buat perumpamaan, bandingan iman orang munafik dengan seolah-olahnya duduk dalam tengah-tengah api, unggun api, tiba-tiba api itu padam dan gelap itu. Itulah bandingan perumpamaan Allah bandingkan hati dan iman orang munafik. Sebab tu orang munafik fi qulubihim marad, kata Allah, ada penyakit dalam hati dia. Tuan-tuan sekalian, jadi bila Allah turun ayat menceritakan orang munafik, dia punya imannya macam tu, Allah bandingkan. Kaum munafik dia pelekeh. Munafik, musyrik, Yahudi yang ada di kota Mekah dan juga kota Madinah, dia pelekeh Nabi. Dan bila dia pelekeh Nabi, apa maksudnya? Dia pelekeh Allah Ta'ala. Ingat kita, tuan, kan? Kalau kita tak ikut cakap Nabi, bermakna kita tak ikut cakap Allah. Apa kata Quran? Wa ma ataakumur rasulu fakhuzuh wa ma nahakum anhu fantahu. Itu kata Quran, kan? Apa yang Nabi bawa, ambil. Apa yang Nabi larang, tinggalkan. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Yang Nabi sebut itu semua wahyu datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tolak Nabi bermakna kita tolak Allah Ta'ala. Kita ikut Nabi, kita buat yang Nabi suruh, bermakna kita ikut apa yang Allah suruh. Itu teorinya yang kita kena faham, kan? Sebab tu bila orang tolak hadis, soalannya dia tolak Quran. Sebab hadis itu menceritakan dengan detail apa yang nak dimaksudkan oleh Allah dalam Al-Quranul Karim. Jadi orang musyrik ni, dia pelekeh Nabi. Dia kata Qurannya hebat. Kata Quran hebat. Takkan Quran cakap pasal unggun api. Takkanlah Quran cakap pasal nyamuk. Takkanlah Quran yang hebat, Allah Ta'ala yang hebat, Quran yang hebat bercakap tentang laba-laba. Takkan Quran bercakap pasal gajah. Kan ada kan ayat Quran cerita pasal gajah, kan? Surah Al-Fil, kan? Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Fil ni gajah. Terus sekalian, takkan Quran hebat cerita pasal gajah? Pasal laba-laba ada, kan? Surah Al-Ankabut, surah laba-laba. Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Surah Al-Ankabut. Al-Ankabut bahasa Arab, bahasa Melayu laba-laba. Takkan Quran yang hebat ini cerita pasal laba-laba, nyamuk, laba-laba, gajah. Orang munafik dia pelekeh, kan? Tuan-tuan sekalian, pelekeh ni, manusia pelekeh ni kadang-kadang dia ada benda juga.
Dia nak jatuhkan motivasi, dia kena condemn. Kan teknik nak bagi motivasi jatuh, condemn. Saya rasa saya pernah cerita kat tuan-tuan. Kalau tak silap saya lah. Ni pengalaman saya. Pengalaman saya berbomo. Saya tak pandai bomo. Kan? Nak baca Al-Quran pandai lah, tapi nak bomo tak pandai. Kita tak belajar, ilmu tu tak belajar. Kan? Sekejap belajar sikit je, betul. Tengok tok guru saya kata, tok guru saya lepas orang ni panggil. Lepas orang ni panggil saya kata dia tak ada jadi ni. Jadi tok bomo ni sibuk betul ni. Kan? Pukul 2-3 pagi orang kejut. Yang betul tu kan, 2-3 pagi orang kejut. Saya jadi warden jaga budak-budak di Langkawi, Pulau Langkawi pada Ahmad Sirat tahun 1998. Jadi warden di pusat matrikulasi pada Ahmad Sirat Langkawi. Saya jadi warden 2-3 pagi budak dah kejut, ustaz. Ada budak kena rasuk, budak perempuan. Biasa perempuan kena rasuk ni, lelaki jarang kena rasuk. Kan? 2-3 pagi. Lepas tu sebelah, kalau tuan-tuan pergi pada Ahmad Sirat, tempat tu, sekarang dah berubah dah. Tempat tu ada hotel. KUB punya hotel. Hotel tu hotel bukan dia zikir-zikir pun, mana ada hotel buka ayat Quran zikir, tak ada kan. Itu semua ada, karaoke semua ada kan. Pukul 2-3 pagi kejut saya juga. Saya jaga budak. Yang kena rasuk staf hotel. Kita juga kena carinya sebab kita ustaz. Mana ustaz orang ingat pandai belaka. Ustaz yang segan sebut ustaz kira pandai belaka. Kan? Puk jadi imam. Sebab tu kalau ustaz-ustaz hak yang pandai mengelak ustaz pun dah mengelak. Bila dia masuk tu, Imam Huzaifah tak ada ni. Tengok pusing kan ni, tak ada Imam Huzaifah ni kan. Kena tengok Imam apa? Seorang lagi? Imam Hilmi. Imam Hilmi tak ada. Ustaz tu buat sibuk lah. Dia pusing, dia keluar, dia tengok sana, dia tengok sana, dia tengok carta organisasi kan. Tok Bilal dah gelisah dah, mana Tok Imam tak sampai ni. Abang Yusuf pun tak ada kan. Mana Tok Imam tak sampai lagi kan. Ustaz dah tahu dah, Imam tak ada, confirm aku kena ni. Kan? Confirm aku kena kan. Sebab orang tahu aku ustaz. Dia pergi tengok carta sana tengok kan. Tok Bilal tengok tak ada lah kan. Kita tengok, ada ustaz sana tengok. Confirm kena panggil ustaz. Imam tak ada. Aku nak mengelak kena juga kan. Itu ustaz mengelak kan. Terus sekalian, kena jadi imam. Pandai tak pandai kena orang panggil ustaz. Kan? Tahlil, pergi rumah, duduk hujung-hujung celah almari pun. Orang tahu ustaz sampai, dia tengok Tok Imam tak ada juga. Ustaz tolong jadi ganti ustaz. Ustaz juga kan. Walaupun sebelah ni ada pakai serban, orang tak pandai lah orang panggil ustaz. Kan? Kecuk ustaz pergi kan. Sebab kena jadi ketua tahlil. Baru tahlil kan. Terus kan. Kena pula tak datang pula berceramah. Kan? Ustaz duduk kat luar, panggil ustaz. Ustaz tak pernah tazkirah kan. Duduk bergerak kan. Ustaz mesti cari ustaz yang sedap. Tuan-tuan sekalian. Sekadar kongsi pengalaman kat Mesir. Saya pernah cerita, saya tak ingat dekat Mesir. Jadi saya sekarang duduk tingkat atas, perempuan duduk tingkat bawah, imarah, bangunan flat. Orang Arab panggil imarah, kita panggil flat kan. Rumah flat, rumah apartmen. Dia berlaku kita punya akhwat kita, perempuan kita kena rasuk. Sana rasuk ni mainan lah kan. Perempuan-perempuan kat sana kena rasuk mainan. Dia kawasan jin, kawasan Firaun, mainan dah. Sampai student kita yang pandai berbomoh ni, macam contoh zaman saya Ustaz Aziz orang Kelantan, dia tu pandai kira pakai tu lah kerjanya. Belajar dia apa tidak kan. Tak sempat nak belajar lah. Orang ni panggil. Sebab dia dah sana tempat iblis, tempat Firaun, tempat sihir yang cukup kuat Mesir. Sekalian panggil saya kata sudah tak pandai kan. Tapi saya paling tua dalam rumah tu. Orang tolak saya. Saya pergi buka pintu tu. Sekalian kita orang baca. Kita baca apa yang kita hafal, ayat kursi, baca ayat kursi. Baca ayat kursi dia senyum. Kan? Kita belajar ayat kursi ni kalau baca kat iblis, mengamuk iblis kan. Ni senyum, kuat betul iblis ni kan. Kita baca, ini agaknya pendek. Baca panjang lah. Apa yang panjangnya? Surah Yasin panjang. Kan? Kita hafal surah Yasin, baca surah Yasin, Yasin macam kan. Tuan-tuan, lepas bismillah je Yasin, elok-elok dia follow kita, Yasin wal Quran. Sampai tengah dia ikut kita. Dia kata dah sudah. Ni macam kita beryasin dengan dia pula. Bukan dia takut. Lepas tahu dia kata, Ustaz Kamaru, kenal nama saya tu. Masih bila saya berkawan dengan dia, tak berkawan dengan jin pun.
Dia sebut Ustaz Kamaru nak bomoh aku. Aku kenal kau siapa? Suara pun suara garau kan. Bukan suara perempuan. Dia pun baca sejarah kita. Perang satu-satu dia baca sejarah kita. Weh, hebat dia ni Tuan Iblis mana dia tahu sejarah kita. Dah sebut kita punya sejarah, saya pun berhenti baca. Berhenti baca, saya kata dah, panggil orang yang pandai. Panggil Ustaz Aziz, panggil. Betul kan? Itu nak cerita tuan-tuan, nak cerita apa? Nak ceritanya dia pelekeh kita tu. Itu caranya. Kan? Kalau manusia dia nak pelekeh orang, nak condemn orang, macam tu. Nak turunkan motivasi orang, dia condemn. Itu iman. Pandai ke? Kan? Tajwid pun tak pandai. Contoh dia nak pelekeh. Inilah yang dibuat oleh orang musyrik, orang munafik. Dia pelekeh Nabi, kan? Allah Ta'ala hebat, Quran hebat, cakap pasal nyamuk. Kitab Quran hebat, cakap pasal labah-labah. Dia pelekeh Nabi, dia pelekeh Quran tu sekalian. Dan Allah turunkan ayat ni, innallaha la yastahi, sesungguhnya Allah Ta'ala tak malu, kata Allah. Allah sebut dia tak malu, walaupun dia sebut contoh perumpamaan nyamuk ke ataupun yang lebih kecil daripada nyamuk. Kata Allah, dia tak malu untuk buat perumpamaan apa-apa sekalipun, walaupun yang lebih kecil daripada nyamuk. Allah jawab balik, dia tak malu. Kan? Bila munafik pelekehnya tu, turun ayat ni menjawab apa yang dipelekehkan oleh orang munafik tentang ayat yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan sekalian, banyak lagi kita boleh bincang pasal ayat ni. Isu ni insya-Allah kita sambung pada masa yang lain. Kita bertemu lagi pada bulan depan insya-Allah. Saya sebulan sekali di Masjid Taman Putra Perdana. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada tuan-tuan yang seronok belajar, kekal istiqamah belajar, mana-mana kuliah pergilah tuan-tuan, sebelum kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat, Allah akan tanya kau belajar ke belum. Allah tak akan tanya kau faham ke tak faham apa yang disampaikan. Yang penting kita belajar apa yang disampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Aku qauli hadza, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.